Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zakwan bin Yusof, nombor matrik 204246. Hai, nama saya Nur Arfana binti Syahril, nombor matrik 200983. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Azman, nomor matrik saya 202391. Nama saya Alham Zafri Alang bin Khairin Alang. Nombor matrik saya 200605. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Rasina binti Syarudin dengan nombor matrik 202393. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Kabir bin Naushad Ali, nombor matrik 200818. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aisyah Nazirah binti Muhammad Saleh, nombor matrik 200270. Baiklah, kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tugas kedua kami dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran di rumah atau dengan konteks kata lainnya ialah online class. Saya akan membentangkan tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Apakah itu PDPR? PDPR adalah singkatan daripada pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR ini boleh dilakukan dalam talian dengan berstruktur dan terancang. PDPR ini dilakukan oleh kerana pelajar atau murid tidak dapat hadir ke sekolah ataupun universiti dalam suatu tempoh yang tertentu disebabkan oleh bencana atau wabak atau sebab-sebab yang lain. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perbezaan belajar online dan juga offline. Yang pertama adalah dari segi lokasi, di mana jika kita belajar online, kita boleh berada di mana-mana sahaja asalkan kita mempunyai gadget iaitu laptop ataupun gadget-gadget yang lain dan juga rangkaian internet supaya kita dapat berhubung dengan pendidik. Di mana jika kita belajar offline, kita perlu berada di kelas atau bilik kuliah yang telah ditetapkan oleh pendidik kita. Yang seterusnya adalah flexibility. Apabila kita belajar online, ia adalah lebih mudah untuk kita menghadiri kelas tersebut kerana kita hanya perlu duduk di rumah dan tidak perlu bersiap untuk ke kelas. Namun begitu, kita mudah hilang fokus oleh kerana terdapat banyak gangguan yang berada di sekeliling kita. Itu menyebabkan kelas kita pada hari tersebut kurang efektif. Manakala jika kita belajar offline, ia agak susah untuk kita pergi ke kelas, iaitu kita perlu bangun pagi dan bersiap dan sebagainya. Ia juga ambil masa yang lama untuk kita sampai ke tempat pengajian tersebut. Namun begitu, kita lebih fokus jika kita belajar offline kerana kita berada di hadapan pengajar dan kita dapat menanyakan soalan secara langsung jika kita tidak faham. Dan ia juga mempunyai kurang gangguan jika kita belajar offline. Yang terakhir adalah kelancaran proses belajar. Jika kita belajar online, ia agak kurang lancar kerana disebabkan oleh gangguan internet ataupun gadget itu sendiri. Gangguan internet ini ataupun gangguan rangkaian internet ini adalah masalah yang besar. Jika anda mempunyai gangguan rangkaian internet yang mempunyai gangguan rangkaian internet, anda tidak boleh menghadiri kelas tersebut. Dan ia akan menyebabkan mesej yang hendak disampaikan oleh pengajar kita tidak sampai kepada kita. Seterusnya, jika kita belajar offline, kita mudah diawasi oleh pengajar kita dan mudah untuk berhubung dengan
pengajar kita. Jadi proses kelancaran belajar secara offline lebih efektif. Untuk makluman semua, Open University di Britain adalah universiti yang pertama memulakan pengajian jarak jauh seawal tahun 1990-an. Pada seawal tahun 1990-an, mereka telah boleh melakukan pengajian jarak jauh. Jadi tidak mustahillah bagi kita yang hidup di dunia serba moden ini dan pelbagai kemudahan yang telah disediakan untuk melakukan pengajian jarak jauh ini ataupun PDPR ini. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk membentangkan tentang kebaikan dan manfaat PDPR. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kebaikan dan manfaat yang kita peroleh daripada pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sebelum saya mengupas lebih lanjut mengenai kebaikan PDPR ni, mari kita sama-sama saksikan tembual pendek saya bersama dengan 3 orang pelajar yang menghadapi PDPR ataupun online class sejak wabak COVID-19 melanda negara kita pada Mac 2020. Okey, boleh cek kenalkan diri? Nama saya Muhammad Aiman bin Syaril, umur 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmahani binti Syahril. Nama saya Sabrina. Baik, apa kebaikan yang awak dapat daripada PDPR di rumah ni? Kebaikan yang boleh dapat makan sambil kelas kan. Sambil kelas. Lepas tu tak payah ikut peraturan sekolah sangat dengan belajar sambil baring. Itu je. Baik, terima kasih. Saya mudah untuk ulang kaji kerana cikgu ada rekod video PDPR, so saya boleh tengok balik waktu masa lapang, and cikgu ada sediakan video tambahan juga untuk kami ulang kaji. Kebaikan PDPR bagi saya tak payah nak bangun awal untuk pergi sekolah. Lepas tu saya tak perlu gerak ke kelas dan berasa letih kalau nak belajar. Terima kasih. Baiklah, itu adalah serba sedikit manfaat daripada PDPR yang saya dapati melalui tembual pendek tersebut. Seterusnya, saya akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai kebaikan yang kita peroleh daripada PDPR. Baiklah, manfaat dan kebaikan daripada PDPR yang pertama ialah kita dapat membendung penularan wabak COVID-19. Sejak adanya kaedah PDPR di Malaysia ni, golongan pelajar dan pendidik tidak perlu hadir ke institusi masing-masing bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah untuk menggalakkan penjarakan sosial antara setiap peran syarikat bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Yang kedua adalah untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Kebanyakan universiti tempatan, baik awam maupun swasta, termasuklah sekolah-sekolah di Malaysia terpaksa ditutup. Jadi, pengajaran dan pembelajaran secara maya ni dapat memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak perlu ditangguhkan. Baiklah, yang ketiga, kelas menjadi lebih mudah untuk diakses. Golongan pelajar dan pendidik tidak perlu bergerak jauh seperti menaiki bas atau kereta untuk menghadiri kelas-kelas, terutamanya dengan jadual yang padat. Sekaligus ini dapat menjimatkan masa dengan kurangnya pergerakan untuk menghadiri kelas. Sebagai contoh, golongan pensyarah tidak perlu bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk menghadiri kuliah mereka yang seterusnya. Kelas juga menjadi lebih mudah untuk diakses kerana terdapat banyak platform pembelajaran digital yang tersedia seperti Blackboard, Edmodo dan Google Classroom. Banyak juga platform yang menawarkan pembelajaran bersemuka dalam talian seperti Zoom, Google Meet dan Webex. Yang keempat, pelajar mempunyai lebih banyak masa untuk diri sendiri. Jurang atau gap masa yang ada antara kelas boleh digunakan dengan sebaiknya. Jika kelas secara bersemuka, gap yang ada selama 1 jam contohnya tidak cukup untuk pelajar makan atau pulang ke bilik masing-masing. Selain itu, aktiviti secara dalam talian menggalakkan penyertaan yang lebih aktif dari pelajar.
Ini kerana pelajar tidak perlu bergerak ke sana sini untuk menghadiri event yang diadakan. Pelajar juga lebih mudah untuk mengumpul merit college dan universiti dengan adanya event secara dalam talian ini. Seterusnya, yang kelima, manfaat daripada PDPR adalah memudahkan urusan pelajar untuk mengulang kaji. Kebanyakan golongan guru dan pensyarah akan merakam video sesi pengajaran mereka. Oleh sebab itu, pelajar lebih mudah untuk mengulang kaji pelajaran yang mereka kurang faham dengan menonton video yang disediakan oleh golongan pendidik. Para pelajar juga mempunyai lebih banyak masa untuk mengulang kaji di rumah berbanding di universiti. Seterusnya, manfaat yang keenam iaitu manfaat terakhir yang saya akan bincangkan iaitu open book exam. Pelajar dapat mengakses nota atau buku untuk menjawab soalan peperiksaan. Ini memberi kelebihan kepada pelajar serta membantu pelajar untuk menjawab soalan. Dengan adanya open book exam ni, golongan pelajar menggunakan peluang yang ada untuk memperbaiki markah atau pointer dalam subjek-subjek yang dipelajari. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kekurangan atau keburukan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau secara dalam talian. Yang pertama, pelajar menghadapi masalah teknikal. Tidak dapat dinafikan bahawa pengajaran dan pembelajaran di rumah atau secara online ini akan memakan data internet yang sangat banyak dan ramai pelajar tidak dilengkapi dengan sambungan internet yang tinggi yang diperlukan untuk pembelajaran dalam talian. Oleh kerana itu, mereka menghadapi masalah untuk menjalani pembelajaran secara maya dan platform lain yang memerlukan sambungan internet. Selain itu, pelajar juga perlu berbelanja lebih untuk membeli data internet yang kuat supaya pembelajaran dan tugasan yang diberikan dapat dijalankan dengan baik. Justru itu juga, ramai pelajar tidak dapat mengikuti kelas secara maya kerana terdapat gangguan internet dan mengakibatkan mereka terlepas sesi pembelajaran. Selain gangguan internet, pelajar juga khususnya pelajar yang menjalani latihan industri dalam talian di rumah memerlukan komputer riba dan perisian yang dikemas kini. Malangnya tidak semua pelajar mempunyai keperluan ini yang boleh menjadi masalah untuk pengalaman pendidikan mereka. Ini juga boleh menjadi masalah untuk tugas praktikal, terutamanya bagi mereka yang memerlukan kerja khusus dalam kumpulan. Seterusnya, pengurusan masa. Pelajar menghadapi kesukaran untuk menguruskan masa mereka dengan pembelajaran di rumah secara dalam talian. Pembelajaran dalam talian terasa baru bagi mereka dan memerlukan kerja yang lebih intensif. Hal ini kerana pelajar mungkin sukar menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran dalam talian sejurus selepas pembelajaran di kelas bersemuka. Jadi penting bagi mereka untuk menerima persekitaran dan suasana pembelajaran baru dengan fikiran yang terbuka. Mereka juga memerlukan jadual untuk menguruskan masa mereka dengan cara yang berkesan. Seperti yang kita tahu, pembelajaran dalam talian menyediakan masa yang fleksibel, tidak seperti kelas bersemuka. Tetapi ada yang menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan masa yang dijadualkan untuk pembelajaran dalam talian ini. Pembelajaran online memberi pelajar lebih banyak kebebasan yang boleh menjadi masalah bagi mereka yang tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan masa mereka dengan baik. Oleh itu, pelajar bertanggungjawab untuk pembelajaran mereka sendiri sewaktu pembelajaran di rumah. Di samping itu, pelajar menghadapi gangguan semasa pembelajaran di rumah. Belajar di rumah adalah pengalaman yang luar biasa bagi pelajar. Mereka mungkin mengharapkan suasana di rumah adalah seperti kampus sekolah atau universiti. Tetapi suasana di rumah tidak seperti di kelas. Mereka harus menguruskan kerja dan menghadiri kelas semuanya dalam satu bilik dengan adanya ibu bapa dan adik-beradik di sekeliling. Oleh itu, mereka mungkin akan diganggu dengan suasana yang bising di dalam rumah dan sudah pasti tidak dapat fokus semasa sesi pembelajaran dijalankan. Selain itu, masalah komunikasi. Pelajar tidak mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan semasa pembelajaran dalam talian dijalankan. Hal ini kerana terdapat sebilangan pelajar yang merasa malu untuk berkomunikasi dengan guru, pensyarah dan rakan mereka kerana sistem pembelajaran yang baru ini. Ini mungkin berlaku kerana mereka mempunyai kemahiran teknologi yang lemah atau tidak dapat mengekspresikan diri mereka
melalui sembang langsung, email atau message teks. Tambahan pula, pelajar yang mengambil kelas dalam talian ini tidak mempunyai peluang untuk berinteraksi secara bersemuka dengan profesor, pencara dan pelajar lain. Oleh itu, ia amat sukar untuk membangunkan hubungan dengan rakan sekelas dalam kursus-kursus yang tersendiri, terutamanya kepada pelajar yang baru. Akhir sekali, pembelajaran di rumah secara dalam talian ini mempunyai pengawasan yang kurang dari pengajar. Pelajar akan merasa lebih bebas jika belajar di rumah secara online kerana para pengajar tidak dapat menguasai mereka secara berdepan atau bersemuka seperti di kelas. Dengan kurangnya pengawasan, pelajar ini akan lebih terdorong untuk melakukan hal lain semasa pembelajaran dilakukan dan menyebabkan mereka tidak fokus. Akhir kata, sekiranya anda seorang pelajar, anda perlu mengambil kira dengan semua kelebihan dan kekurangan pembelajaran di rumah secara online ini untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Terima kasih Daus. Daus telah menyatakan beberapa kekurangan ketika menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah atau lebih dikenali sebagai PDPR. Seterusnya, saya akan membentangkan cara mengatasi kekurangan aktiviti PDPR. Yang pertama ialah pengurusan masa. Pelajar perlu elak sebarang gangguan ketika menjalankan aktiviti PDPR. Sebagai contoh, pelajar perlu elak menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram dan juga YouTube. Hal ini agar pelajar menjadi lebih fokus ketika belajar. Seterusnya ialah berkenaan isu teknikal. Para guru dan pelajar perlu membeli atau menaktarafkan alat komunikasi mereka seperti komputer, melanggan pakej internet yang sesuai dan juga menggunakan aplikasi yang sesuai dan efektif ketika aktiviti PDPR. Dengan ini, aktiviti PDPR dapat dijalankan dengan lancar. Yang ketiga ialah gangguan. Pelajar perlu memberitahu kepada ahli keluarga dan rakan jika sedang mereka menghadiri aktiviti PDPR. Mereka juga perlu menyediakan ruang belajar yang selesa agar dapat lebih fokus dengan lebih baik. Di samping itu, berkenaan dengan komunikasi. Para pelajar perlu memahami terhadap kepentingan berkomunikasi semasa aktiviti PDPR. Terdapat contoh yang boleh dilaksanakan oleh pelajar seperti pelajar perlu memberi respons kepada guru agar guru mendapat maklum balas daripada para pelajarnya. Walau bagaimanapun, jika pelajar rasa tidak bersemangat untuk berkomunikasi, mereka perlu minta bantuan daripada rakan dan guru. Yang terakhir ialah kurang pengawasan. Guru perlu meminta para pelajar membuka kamera ketika menjalankan aktiviti PDPR. Guru perlu memberi soalan kepada pelajar untuk memastikan pelajar sentiasa fokus ketika aktiviti PDPR. Hari ini saya akan terangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh para pelajar, sama ada para pelajar di sekolah maupun mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi, Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga swasta. Okay. Antara cabarannya ialah berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, saya mengagihkan Google Form kepada para pelajar dan juga mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta. Jadi terdapat 55 respons yang menjawab bahawa cabaran mereka hadapi yang pertama ialah keberkesanan pembelajaran kurang. Baiklah, di sini kita dapat lihat apabila kita berhadapan dengan online class ataupun lebih dikenali dalam bahasa Melayunya ialah pengajaran dan pembelajaran di rumah, ianya kurang keberkesanan kerana perhubungan antara guru, interaksi antara guru dan pelajar sangatlah kurang dan juga para pelajar juga kurang faham apa yang guru mengajar kerana ianya online class, tidak ada latihan seperti amali. Kemudian
kita juga dapat mengetahui bahawa cabaran keduanya ialah suasana pembelajaran tidak kondusif ataupun kurang kondusif. Suasana ini seperti mempunyai meja belajar ataupun di rumah mereka bising ataupun tidak ada satu bilik khas bahawa pelajar itu ataupun mahasiswa itu untuk belajar. Okey, seterusnya ialah pelajar terpaksa menguruskan hal rumah seperti memasak mahupun mengemas rumah atau buat kerja rumah yang lain lah. Hal ini saya rasa berkait dua ini, cabaran ini antara cabaran iaitu suasana pembelajaran tidak kondusif dan juga pelajar terpaksa menguruskan hal rumah kerana tidak semua pelajar yang boleh fokus di dalam kelas. Ada kalanya mereka juga terpaksa menolong ibu bapa mereka membuat kerja seperti sekiranya ibu bapa mereka menjual, mereka kena tolong ibu bapa mereka menjual. Jadi di situ kurang kondusif dan juga berkaitlah berdua ni. Jadi ini juga antara cabaran yang agak tinggi dalam kalangan para pelajar. Baiklah, yang ketiga pula ialah kuota internet tidak mencukupi. Saya yakin dan percaya bahawa bukan sahaja pelajar yang mengalami masalah ini, seperti yang telah diterangkan daripada rakan saya sebentar tadi, bahawa guru juga mengalami masalah yang sama, kuota internet tidak mencukupi. Begitu juga terjadi dengan para pelajar. Jadi kuota internet tidak mencukupi ini adalah salah satu faktor yang agak penting kerana para pelajar menghadapi cabaran ini dalam melalui online class ini. Baiklah, seterusnya ialah cabaran-cabaran lain yang pelajar hadapi semasa PDPR ialah seperti tiada kemudahan seperti komputer riba, komputer mahupun telefon bimbit. Selain itu, ahli keluarga tidak memahami. Ianya bermaksud, sebagai contoh saya beri satu situasi bahawa salah seorang pelajar ini sedang belajar di dalam kelas. Dia mempunyai jadual yang agak padat, katakan daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang, non-stop kelas. Daripada situ mungkin ahli keluarga jadi tanda tanya, dia ni tak makan ke? Dia ni tak ada, kenapa tak nak keluar bilik? Macam tak nak bergaul dengan ahli keluarga ke? Dari situ keluarga mula berkata macam anak saya ni duduk dalam bilik je, tak buat apa-apa pun situ. Padahal orangnya sedang belajar. Ada juga yang mengatakan itu adalah antara cabaran bahawa ahli keluarga tidak memahami. Baiklah, situasi yang lain saya boleh bagi sekiranya para pelajar itu sedang menjawab ujian lalu keluarga meminta tolong. Dari situ kita tak boleh nak marah tapi kita juga tak boleh nak tegur. Nanti orang cakap macam saya nak buat exam, kenapa nak kena tolong macam tu lah kan. Okay. Yang ketiga ialah kawasan tiada akses internet. Sesetengah kawasan di Malaysia tidak mempunyai akses internet yang tinggi. Maka para pelajar menghadapi cabaran iaitu keluar dan masuk dalam Google Meet ataupun Zoom ataupun mana-mana platform pembelajaran mereka. Hal ini juga melibatkan para pelajar di kawasan pedalaman. Baiklah, yang seterusnya ialah masalah kewangan. Saya boleh berkaitkan masalah kewangan ini dengan tiada kemudahan seperti komputer atau telefon bimbit. Ianya kerana apabila seseorang itu mempunyai masalah kewangan, ianya tidak mampu untuk mempunyai kemudahan dalam sistem proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu seperti mempunyai komputer riba mahupun telefon bimbit untuk mereka mengulang kaji pelajaran mahupun menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang cabaran yang telah dihadapi oleh para pengajar yang terdiri daripada cikgu sekolah maupun pensyarah universiti dalam menghadapi sistem PDPR, iaitu sistem pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun dalam erti kata lain, sistem online kelas ini. Untuk pengetahuan semua cabaran yang akan saya sampaikan selepas ini ialah daripada
pengajar itu sendiri kerana saya telah mesej beberapa orang cikgu sekolah maupun pensyarah universiti untuk mengetahui cabaran mereka. Cabaran pertama yang telah dihadapi oleh para pengajar ialah masalah kestabilan Wi-Fi. Sama seperti kita pelajar, pengajar juga menghadapi masalah kestabilan Wi-Fi di tempat tinggal mereka dan juga tempat mereka mengadakan kelas online ini. Hal ini terjadi kerana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masalah kestabilan Wi-Fi, termasuklah cuaca, tempat tinggal, kelajuan Wi-Fi yang telah dilanggarnya oleh seseorang. Seperti kita sedia maklum, Wi-Fi merupakan sesuatu alat yang sangat penting untuk mengadakan sistem PDPR ini. Jika tiada Wi-Fi, maka kita tidak boleh mengadakan kelas online ataupun kita tidak boleh menghadiri kelas online. Jadi Wi-Fi merupakan sesuatu yang sangat penting kerana ia merupakan perantara antara pelajar dan juga pengajar untuk kekal berhubung dalam sesuatu kelas. Jadi, jika terdapat masalah kestabilan Wi-Fi ini, ia akan memberikan kesan kepada kelas yang diajar seperti masalah audio iaitu tidak dapat mendengar apa yang diajar oleh pengajar, tidak boleh share skrin iaitu tidak boleh berkongsikan alat pelajaran dan juga akhir sekali ialah terpaksa membatalkan kelas yang telah diadakan selama ini kerana mempunyai masalah kestabilan Wi-Fi yang berterusan. Jadi, masalah kestabilan Wi-Fi ini merupakan cabaran terbesar yang telah dihadapi oleh semua pengajar yang terdiri daripada cikgu sekolah maupun pensyarah universiti dalam kekalkan dalam menghadapi sistem PDPR ini. Cabaran kedua yang telah dihadapi oleh para pengajar ialah interaksi antara pelajar dan juga pengajar. Hal ini demikian kerana sejak adanya kelas secara dalam talian ini, para pengajar tidak boleh melihat pelajar mereka semasa mereka mengajar. Seperti kita sedia maklum, apabila para pengajar berkongsikan skrin semasa mereka mengajar, mereka tidak dapat melihat apa yang pelajar mereka sedang melakukan. Bukan itu sahaja, para pelajar juga tidak akan membuka kamera semasa para pengajar mengajar kerana kestabilan Wi-Fi mereka, dan ada juga pelajar yang tidak dapat menghadiri kelas kerana mereka mempunyai internet yang perlahan. Jadi mereka cuma mengharapkan video yang telah direkodkan oleh para pengajar ini semasa mereka mengajar dalam kelas. Seperti kita sedia maklum, ini membawa kepada satu kesan iaitu para pengajar ini tidak dapat mengenali pelajar mereka sendiri. Jadi, mereka tidak dapat mengetahui kelemahan dan juga kekuatan yang terdapat dalam para pelajar ini. Jika terdapat kelas secara bersemuka, para pengajar ini dapat mengetahui sama ada para pelajar ini faham ataupun tidak dengan body language para pelajar iaitu bergerak tubuh badan ataupun yang lagi satu ialah facial expression iaitu reaksi muka para pelajar ini semasa para pengajar mengajar. Dengan melihat itu, seorang pengajar dapat mengatakan sama ada pelajar ini dapat memahami apa yang mereka mengajar ataupun tidak. Dan perkara sebegini menyebabkan kurang interaksi antara para pelajar dan juga pengajar yang menyebabkan mereka melihat ini sebagai satu cabaran mereka juga. Cabaran ketiga yang telah dihadapi oleh para pengajar ialah bimbingan terhadap pelajar yang lemah tidak dapat dilaksanakan. Hal ini demikian kerana seperti saya katakan tadi, kurangnya interaksi antara pelajar dan juga pengajar dan juga lagi satu ialah pengajar tidak dapat mengetahui sama ada para pelajar faham ataupun tidak terhadap apa yang diajar oleh para pengajar ini. Ini membawa kesan baharu iaitu para pengajar tidak dapat membimbing pelajar yang tidak faham ataupun pelajar yang lemah ini. Seperti kita sedia maklum, terdapat kekangan yang telah dihadapi oleh para pengajar dan juga para pelajar disebabkan oleh kelas online ini. Fungsi kelas online yang terhad ini antara sebab kenapa para pengajar ini susah untuk membimbing pelajar yang lemah ataupun pelajar yang tidak faham kerana mereka tidak dapat melaksanakan one-to-one coaching bersama para pelajar ini. Kalau kita bandingkan dengan kelas secara fizikal, para pengajar akan pergi ke meja pelajar yang tidak faham atau pelajar yang lemah ataupun para pengajar memanggil pelajar-pelajar tersebut ke meja mereka untuk mengajar secara perlahan untuk memahamkan lagi pelajar-pelajar ini. Pelajar-pelajar ini juga akan lebih selesa untuk bertanyakan soalan kepada pengajar terhadap apa yang mereka tidak faham ini. Ini menyebabkan para pengajar dapat mengenal pasti di mana para pelajar ini tidak faham dan membimbing mereka dengan teliti. Di
disebabkan kelas online ini, para pelajar tidak ataupun sukar bertanyakan soalan kepada para pengajar ini. Ini membawa kesan yang lagi satu, iaitu para pengajar tidak dapat mengenal pasti sebab dan di mana para pelajar ini tidak faham, dan mereka juga tidak dapat melaksanakan one-to-one coaching bersama para pelajar ini kerana para pelajar ini mempunyai kelas lain ataupun disebabkan internet para pelajar dan juga para pengajar yang tidak stable menyebabkan mereka tidak dapat melakukan apa yang boleh dilaksanakan di kelas fizikal terhadap kelas online ini. Terusnya saya akan membentangkan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa sepanjang pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang berlangsung sekarang. Cabaran yang pertama ialah ibu bapa perlu memenuhi keperluan pembelajaran PDPR anak-anak mereka. Keperluan pembelajaran PDPR dari segi peranti seperti komputer riba, tablet dan telefon pintar, juga liputan rangkaian mudah alih atau lebih dikenali sebagai Wi-Fi dan pelan data. Seperti yang kita sedia maklum, sewaktu pandemik ini ada segelintir ibu bapa yang hilang pendapatan dan dikurangkan gaji, dan ada juga yang diberhentikan kerja. Harga barangan juga semakin hari semakin naik, jadi mereka mungkin tidak mampu untuk membeli peranti yang mahal dan liputan rangkaian mudah alih atau pelan data yang perlu dibayar setiap bulan. Berkait juga dengan ibu bapa yang mempunyai tanggungan yang ramai, mungkin ada di antara mereka yang perlu berkongsi kerana tidak kecukupan peranti. Cabaran ini bukan sahaja pada mereka yang susah, tetapi juga mencabar bagi mereka yang hidup senang. Setengah ibu bapa akan membeli peranti baru untuk anak mereka supaya ibu bapa dapat menggunakan peranti mereka untuk kegunaan peribadi atau untuk bekerja dari rumah, iaitu work from home tanpa berkongsi dengan anak-anak mereka. Cabaran seterusnya, anak-anak akan obses dengan peranti. Segelintir ibu bapa mungkin akan risau anak-anak mereka obses dengan komputer riba atau telefon pintar. Anak-anak akan menyalahgunakan peranti sama ada untuk bermain permainan dalam talian ataupun membeli belah dalam talian, iaitu online shopping, daripada untuk melayari pembelajaran mereka sendiri. Selain itu, cabaran yang ketiga ialah peranan ibu bapa agar anak mereka tidak tercicir. Pelajar yang mengikuti PDPR bukan sahaja pelajar kolej peringkat umum seperti kita, tetapi kanak-kanak dan pra-remaja yang berada di tadika, sekolah rendah, sekolah dan juga sekolah menengah juga turut terlibat. Jadi ibu bapa perlu menolong anak mereka seperti mendapatkan maklumat berkaitan sesi PDPR, tugasan atau kerja rumah, juga membantu anak mereka untuk mengakses webinar kelas mereka. Cabaran yang terakhir ialah kurangnya pengetahuan ibu bapa tentang teknologi terkini. Ibu bapa sepatutnya membantu anak mereka yang kurang atau tidak mempunyai pengetahuan tentang teknologi. Tetapi bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka kalau mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tersebut? Jadi ibu bapa perlu ambil tahu dan mempersiapkan diri mereka dengan pengetahuan teknologi canggih masa ini. Kesimpulannya, pelaksanaan PDPR tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama holistik daripada semua pihak yang terlibat. Sama ada pihak atasan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Jabatan Pendidikan Daerah PPD, sehinggalah kepada pihak sekolah, guru, ibu bapa dan penjaga dan komuniti secara keseluruhannya.
Memang kita semua berada dalam situasi yang menyedihkan dan mengemaskan dan menguji kesabaran. Namun jika tidak dipecahkan hujung, manakala dapat sagunya. Semua pihak perlu bersatu hati ketika ini bagi memastikan kejadian generasi muda dan kelangsungan sistem pendidikan negara kita. Kita perlu berharap agar wabak COVID-19 yang menjadi punca terbesar ini semakin berkurangan dan hilang serta-merta dari muka bumi ini, agar kita sama-sama dapat mengikuti pembelajaran bersemuka seperti biasa. Baiklah, itu sahaja pembentangan dari kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Bye.